Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. Ustazah harap anak-anak bersedia untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini Ustazah bersama kamu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 di bawah bidang Jawi bertajuk Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris. Mari kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap hari ini murid-murid dapat mengenal perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul, membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul, dan murid-murid dapat menulis perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Jom kita belajar apa itu kata pinjaman bahasa Inggeris. Kata pinjaman atau kata serapan ialah kata yang dipinjam dari satu bahasa lalu diserapkan dalam satu bahasa yang lain. Mari kita lihat contohnya. Contohnya, perkataan bahasa Inggeris diserap ke perkataan bahasa Melayu. Okey, Ustazah akan bagi contoh dekat sini. Okey, murid-murid boleh lihat. Contoh yang pertama, perkataan daripada bahasa Inggeris iaitu klinik diserapkan ke bahasa Melayu, ke perkataan bahasa Melayu klinik. Klinik bahasa Inggeris, klinik bahasa Melayu masih sebutan yang sama, berbeza pada tulisan sahaja. Yang kedua, contoh yang kedua, telefon. Telefon berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, kemudian diserapkan ke perkataan bahasa Melayu. Telefon, telefon. Seterusnya, komputer. Komputer merupakan asal perkataan bahasa Inggeris dan diserapkan ke perkataan bahasa Melayu. Komputer, komputer. Sekarang kita akan lihat bagaimana untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Sebelum itu, kita perlu mengenal pasti suku kata. Yang kedua, kita perlu memotong huruf vokal yang tidak perlu. Baiklah, nanti Ustazah akan terangkan mana huruf vokal yang tidak perlu. Yang ketiga, padankan huruf. Dan yang keempat, menyambung huruf. Okey, ini kaedah yang perlu kita kenal pasti ketika hendak menulis dalam tulisan Jawi. Baiklah, kita kenal pasti suku kata iaitu suku kata dieja berdasarkan sebutan. Kita lihat perkataan pertama iaitu kata pinjaman bahasa Inggeris yang diserapkan ke bahasa Melayu iaitu bas. Bas dieja BAS bas. Manakala dalam tulisan Jawi dieja, kita akan eja mengikut huruf
B bersamaan dengan huruf ba, A bersamaan dengan huruf alif. Baiklah, di sini Ustazah akan menerangkan huruf vokal A kita perlu gugurkan kerana huruf vokal A yang berada di antara suku kata tertutup, contohnya vokal A di tengah, maka huruf A ini perlu digugurkan. Dan S bersamaan dengan huruf sin. Maka tulisan Jawi bas dieja bersinbas. Bersinbas dieja bersinbas. Bersinbas. Kita akan ubahkan kedudukan daripada kiri ke kanan. Bersinbas. Baiklah, murid-murid ikut Ustazah menyebut bersinbas. Bas. Kita lihat perkataan yang kedua. Terusnya, masih menggunakan kaedah yang sama, kita mengenal pasti suku kata, potong huruf vokal yang tidak perlu, padankan huruf dan sambung huruf. Masih menggunakan satu suku kata. Kita lihat apa perkataan bahasa Inggeris, pinjaman bahasa Inggeris. Ya, teks. Teks. Okey, teks merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Mari kita lihat huruf vokal yang perlu digugurkan. Okey, kita padankan huruf dulu untuk melihat. T bersamaan dengan huruf ta. I bersamaan dengan huruf vokal ya. Kaf bersamaan dengan huruf K bersamaan dengan huruf kaf. Dan huruf S bersamaan dengan huruf sin. Okey, kita lihat kembali. Potong huruf vokal yang tidak perlu. Di sini tidak terdapat huruf vokal yang perlu digugurkan. Huruf vokal I ini merupakan I taling, maka tidak perlu digugurkan. Ada satu lagi jenis I perlu digugurkan. Nanti kita lihat ada contoh lagi. Okey, kita padankan huruf. Okey, kita sambungkan huruf. Okey, diubah daripada kiri ke kanan. Kita lihat teks dieja ta, ya, kaf, sin teks. Ta, ya, kaf, sin teks. Kenapa huruf sin dipisahkan daripada huruf kaf? Baiklah, kita lihat. Jika perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai huruf konsonan di akhir dan bergabung dengan konsonan, huruf konsonan dan huruf konsonan, maka ejaan tulisan Jawi perlu dipisahkan. Boleh faham? Teks ta, ya, kaf, sin. Mengapa huruf kaf dengan sin tidak bersambung? Kerana huruf konsonan yang berganding. Huruf konsonan berganding dua, maka kaf dengan sin tidak boleh bersambung. Itu kaedah penulisan Jawi untuk kata pinjaman bahasa Inggeris yang diserapkan ke perkataan bahasa Melayu. Baiklah, kita tengok contoh seterusnya. Masih menggunakan kaedah yang sama juga. Kenal pasti suku kata. Potong huruf vokal yang tidak perlu. Yang ketiga, padankan huruf. Dan akhir sekali, kita menyambung huruf. Okey, kita lihat dua suku kata atau lebih dieja berdasarkan sebutan. Bagaimana dua suku kata? Dua suku kata, kita lihat contoh. Virus. Virus mempunyai dua suku kata. Rus. R-U-S, rus.
V satu suku kata, Rus satu suku kata. Jadi dua suku kata. Kita lihat padanan huruf dahulu. V bersamaan dengan huruf V. I bersamaan dengan huruf Y. R bersamaan dengan huruf Ro. U bersamaan dengan huruf Waw. Dan Sin dan S, bersamaan dengan huruf Sin. Maka virus dieja Voya, Ro, Waw, Sin, Rus. Okey, kita lihat padanan huruf dulu. Kita padankan huruf satu persatu. Kita cari huruf vokal yang tidak perlu dalam perkataan virus. Tiada. Okey, kita padankan huruf dan akhir sekali kita sambungkan huruf macam biasa daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan ejaan, maka virus disambung Voya, V, Ro, Waw, Sin, Rus. Virus. Voya, V, Ro, Waw, Sin, Rus. Virus. Virus mempunyai dua suku kata. Seterusnya kita lihat lagi. Baiklah, kita kenal pasti suku kata. Kita potong huruf vokal yang tidak perlu. Kita padankan huruf dan akhir sekali kita sambung huruf. Ini merupakan kaedah ya. Dua suku kata dieja berdasarkan sebutan. Kita lihat kata pinjaman bahasa Inggeris yang diserapkan ke bahasa Melayu. Kita lihat perkataan komputer. Baiklah, komputer, kita lihat huruf vokal yang tidak perlu. Sebelum tu kita padankan dulu. Okey, K bersamaan dengan huruf Kaf. O bersamaan dengan huruf Waw. M bersamaan dengan huruf Mim. P bersamaan dengan huruf Pa. U bersamaan dengan huruf Waw. T bersamaan dengan huruf Ta. I bersamaan dengan huruf Ya. Dekat sini sepatutnya I bersamaan dengan huruf Ya. Tetapi memandangkan I komputer. Komputer. Kita mengeja komputer. Ter merupakan I ini merupakan I pepet. Maka I pepet tidak ditulis, digugurkan ketika penulisan jawi. Seterusnya huruf R bersamaan dengan huruf Ro. Mari kita sambung huruf. Okey, kita lihat komputer ditulis Kaf Waw Min Kom, Pa Waw Pu, Ta Ro Ter. Komputer. Komputer. Baiklah, mari kita lihat di dalam teks muka surat 70. Mari kita baca bersama-sama. Okey, kita lihat tajuknya. Apa yang ditulis? Taro, alif, va, lam, waw, ga. Okey, apa maksudnya? Travelog ilmu. Travelog ilmu. Okey, kita lihat satu persatu. Seterusnya kita baca. Ibu, bagaimana ejaan makanan dalam gambar itu? Farouk, cuba eja dalam tulisan jawi. Ba, waw, ro, ga, ro. Apanya? Apa dia? Ba, waw, ro, ga, ro. Ya, betul. Burger. Okey, mari kita lihat muka surat 71. Kita baca bersama-sama. Pada cuti hujung minggu lepas, saya dan keluarga telah mengambil peluang untuk bercuti ke beberapa tempat menarik. Semasa dalam perjalanan,
Kami singgah di restoran Faza. Baiklah, restoran merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Seterusnya, ayah telah memilih makanan kegemaran kami. Antara menu pilihan kami termasuklah pizza, spaghetti, sosis dan pasta. Minuman pilihan kami pula jus strawberry. Seterusnya, kami menikmati makanan dengan penuh selera. Sebelum pulang, ibu sempat memesan 2 burger, daging dan 2 sandwich untuk bekalan perjalanan kami. Perjalanan kami diteruskan ke destinasi yang lain. Okey, yang Ustazah merahkan ini merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Mari kita lihat yang seterusnya. Seterusnya kita lihat menu makanan di restoran Faza. Yang pertama, burger. Sebelum kita hendak mengeja, kita kena pasti 4 kaedah yang Ustazah terangkan tadi. Yang pertama, kita kena pasti suku kata. Okey, di sini burger mempunyai 2 suku kata, iaitu ber 1 suku kata, ger 1 suku kata. Mempunyai 2 suku kata. Yang kedua, kita perlu hilangkan atau gugurkan huruf vokal yang tidak diperlukan. Dekat sini ada tak huruf vokal yang tidak diperlukan? Ada huruf I. I ini merupakan I pepet. Maka huruf I pepet tidak ditulis dalam penulisan Jawi. Seterusnya, kita padankan huruf. Kita padankan huruf B. Huruf B bersamaan dengan huruf Ba. Huruf U bersamaan dengan huruf Waw. Huruf R bersamaan dengan huruf Ro. Seterusnya, huruf G bersamaan dengan huruf Ga. Dan huruf R bersamaan dengan huruf Ro. Maka burger dieja Ba-Waw-Ro. Ber. Okey, ber. Geroger, ger. Huruf I pepet digugurkan. Seterusnya kita lihat pizza. Pizza dieja paya pi zal alif za. Pizza. Kita gunakan kaedah yang sahaja tadi. Murid-murid boleh cuba praktis nanti. Okey, seterusnya kita eja spaghetti. Spaghetti. Okey, dieja sin pa alif pa, ga ya ge, ta ya ti. Spaghetti. Okey, spaghetti. I ini tidak digugurkan kerana I ini adalah I taling. Seterusnya kita lihat makaroni. Makaroni dieja mim alif ma, kaf alif ka, ro waw ro, nun ya ni. Makaroni. Kalau kita kena pasti ada berapa suku kata? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya kita lihat ejaan pasta. Pasta dieja pa sin pas, ta alif ta. Pasta. Okey, kita kenal pasti huruf vokal alif tidak ditulis kerana pas merupakan suku kata, satu suku kata, dan huruf A, vokal A di tengah di antara huruf konsonan P dan huruf konsonan S. Maka huruf A ini perlu digugurkan. Maka dieja pa sin pas, ta alif ta. Pasta. Seterusnya kita lihat sosis. Sosis dieja sin waw so, sin ya jim sis. Sosis. Okey, huruf I ini adalah I taling, maka I taling ditulis. Seterusnya kita lihat perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Seterusnya, salad. Salad dieja sin alif sa, lam dalat. Salad. Okey, sin alif sa, lam dalat. Salad. Okey, huruf alif digugurkan kerana dia berada di tengah di antara huruf konsonan L dan huruf konsonan D. Seterusnya, stick. Okey, stick dieja sin ta ya kaf stick. Seterusnya kita lihat
Sandwich. Sandwich dieja sin nun sen. Okey, huruf vokal A digugurkan, huruf vokal A digugurkan. Vokal A digugurkan. Sen. Sin nun dal sen. Wow. Ya. Ca. Wish. Sandwich. Sandwich. Okay, dieja mengikut padanan huruf. Seterusnya kita lihat yang terakhir, menu lazakna. Lazakna. Okey, dieja lam alif la, sim ga zak, nun alif na. Lazakna. Okey, huruf alif digugurkan kerana berada di antara huruf S dengan G. Suku kata, okay, kita kena pasti suku kata dulu. La, satu suku kata. Zak, satu suku kata. Na, satu suku kata. Maka la, zak, na. Huruf vokal A yang berada di antara huruf konsonan S dengan G digugurkan. Baiklah, setakat itu saja penerangan Ustazah pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.